Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum guys. Thank you for joining in Salam. NFT review show. Okay, sama ada yang menonton secara live ataupun yang menonton recorded session di YouTube. Thank you so much. Alright. So basically NFT review show adalah yang mana kita orang Aisyul boleh mute kejap. Oh, motor lalu kan. Alright. Alright, but thank you guys. So basically gimana aku and kawan-kawan aku which is Cikipang, Nye and Dad yang mungkin lambat sikit masuk. Kita bukanlah review tu nama acah ke. Basically kita sharing lah apa yang mungkin kita boleh tolong. Mungkin kita share idea satu sama lain. Right, so disclaimer, this is all adalah personal knowledge and kita orang punya ideas je, right? Dia tak semestinya betul, right? Kalau ada benda baik yang you guys boleh gunakan, okay, dipersilakan untuk gunakan. If tak bersetuju dengan apa yang kita kongsikan, tak ada masalah juga, alright? So feel free to comment, okay, yang mungkin menonton di YouTube, feel free to comment mungkin siapa lagi NFT artist yang kita boleh review, alright? And I think that's all. Okay, hopefully session kali ni boleh memberi manfaat kepada korang. Alright, kita sama tolong each other. Alright, give and take lah juga kan. Alright, itu je lah kot. Okay, this is a safe space. Okay, apa yang ada kat sini habis sampai sini lah. Hopefully dia tak adalah bawa sampai keluar berdendam ke kan. Kita settle sampai sini lah semua. Alright, itu je sahajalah kot. Alright, so kita boleh start dengan kita punya first sepatutnya Catverse. Alright. Tapi Catverse malangnya tak dapat menghadiri hari ni punya session. So right, but you guys can check it out, Catverse. Okay, Alhamdulillah dia dah verified. Tapi ada juga nak masuk show kita, tak tahu kenapa. Maybe kita boleh interview dia next time lah. Alright, okay, kita go to the second one which is Ponderman. Alright, Ponderman, Abang Hazlamun. Betul ke sebut tu? Hazmi. Okay, mungkin boleh introduce yourself and terang sedikit sebanyak lah apa ni Ponderman. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azlami. Okay, Ponderman ni dia macam konsep pasal seorang tengah berfikir lah. Macam orang tu termenung lah. Sebab apa yang saya ambil konsep adalah konsep universal lah. Macam semua orang ni ada satu masa dalam satu keadaan dia mesti akan termenung, dia terfikir apalah hidup tentang hidup ke, tentang dia punya itu ke, tentang ni ke. So dia macam, bagi saya macam ni lah, nak buat penceritaan untuk satu-satu keadaan macam tu. Itulah termunculnya Ponderman ni. I see, menarik. Okay, Cikipang ataupun Nye, mungkin you guys nak tanya apa-apa dulu ke? Right, jap. Duk tengah tengok dia punya Twitter. Hazlami panggil Hazlami boleh? Boleh. Alright. Nak tanya kat you punya apa tu pentas account yang Twitter atas tu, account not found account doesn't exist. Alamak, lupa nak update baru sebab tukar handle. Yang terbaru tu lah, yang bawah tu ni Lami NFT tu. Lami NFT ni lah. Okay. Alright. Actually kenapa aku pilih apa tu Ponderman ni, sebab satu aku suka tau dia punya konsep. One thing, kau nampak dia punya karakter yang ponder tu kan. Kita boleh nampak dia konsisten tau kan. So you ada one consistent karakter. At the same time you tukar-tukar dia punya apa tu, dia punya surrounding kan. Lalu tambah pula dengan penceritaan. Kalau any of you guys yang beli ataupun yang tak beli, buka NFT tu, dia ada penceritaan dia masing-masing. So itu for me as a collector, I very appreciate lah. Walaupun I tak ada lagi Ponderman atau Ponder Girl kan. Hopefully one day boleh dapat lah. So this is one of the things that even before this punya NFT review session pun kita cakap kita as a collector appreciate. Okay. Thank you so much. Okay, alright. Sebelum ni petani duk fikir-fikir ke apa nak komen tu, perhaps nak improve kan. Mula-mula fikir macam nak komen tu dia infusekan culture kan, infusekan animation. Tapi kita dah tengok kat dia punya Twitter tadi, you akan drop esok kan, esok yang Edo Ponderman, betul tak? Okay, esok saya akan drop thematic release which is All Japan, Edo Japan. Okay, akan ada 8 karakter dan 4 karakter yang ada animation.
kira kalau ada tengok bawah-bawah sikit, saya ada buat sneak peek sikit lah. Ada karakter yang ada bunga sakura, macam sakura feel, and then ada yang karakter macam Tengu tu dia ada api semua tu. Esok semua boleh tengok dekat saya punya pentas account. So esok saya min pada pukul 9 malam. Itulah, itu yang to me dia take this Ponderman to another level lah kan. Lepas ni ada animation pula, lepas tu culture kalau kita tahu lah kan, ramai orang kat pentas ni dia sangat minat culture lah kan. So ini akan menarik orang untuk datang tengok profile you dan insyaAllah belilah kan. Other than that, perhaps kalau you perasan Three Stooges baru-baru ni kan, Gampang, Jimmy dengan siapa lagi, Small Face kan. Diorang selalu bawa keluar apa tu, karakter ikut isu semasa juga tau. Okay. I tak expect lah semua orang nak buat meme punya type lepas ni. Tapi maybe one of the thing that you boleh consider is that from time to time maybe buat keluar some Ponderman ni ikut isu semasa juga. Dari situ dari situ mungkin orang boleh tahu brand new lah. Sebab I ambil contoh yang terbaik yang Three Stooges lah. Sejak diorang start actively buat apa tu kata NFT ikut isu semasa, makin ramai yang kenal diorang. Dan kita boleh tengok diorang punya perkembangan skill. So memang kita respect lah. So thank you so much. Akak ni itu saya punya komen dulu lah. Tengok kalau ada apa-apa kita tambah lagi. Mungkin Ponderman ni boleh tackle isu yang serius, not really kita buat dia serius, tapi macam isu banjir kan. So belakang Ponderman ni tengah termenung, belakang mungkin ada banjir, ataupun mungkin belakang dia ada pembalakan berlaku ke kan. I mean kena, tak adalah aku suruh kau kutuk kerajaan ke apa, but that kind of issue lah. Kita just spread awareness lah kan, benda-benda macam tu. I think that will be a good story lah kan, sebab people really love story sebenarnya. Okay. I think Ponderman nombor 3 tu ada dah yang woodcutter tu kan. Mungkin tu pasal isu pembalakan kot. But again perhaps maybe take it in a fun way juga pun, that would be great lah kan. Betul. Okay, saya nak cerita sikit lah. Macam hari Rabu lepas, saya dengan punctually ada ni lah, yang organize event yang Secret NFT tu. Secret Santa Secret Santa tu. So hopefully nanti kita nak buat lagi lah. Hopefully nanti kalau collector semua atau creator-creator lain boleh join, InsyaAllah. Tu boleh DM je. Dalam ni semua creator juga kan, boleh je. Okay, Chiki atau Dad. Okay, welcome Dad. Alright, you guys have mungkin ada apa-apa nak tanya ke ataupun nak tambah ke? Chiki? Ada. So ni first time kita tengok Ponderman. Okay. So ni kita tengok as a collectible lah kan, macam collectible. Usually kalau macam saya tengok yang macam ni, kalau collectible saya akan macam preference tu supaya buatkan dia jadi macam PFP. Tapi bila saya tengok balik Ponderman, okay, saya faham. Kalau macam ni dia dah macam good as it is lah. Sebab Ponderman dia kena ada penceritaan tentang benda yang di sekeliling. Jadi apa yang Ponderman dah buat sekarang ni memang bersesuaian lah dengan apa yang sepatutnya kan. So I think memang keep the style like this. Saya rasa memang sesuai lah Ponderman buat macam ni. Sebab biasa kalau buat collectible saya akan minta dia buat proportion tu buat as supaya orang nak jadikan dia sebagai PFP. Tapi bila tengok Ponderman memang penceritaan tu kena kaitkan dengan sekeliling kan. Jadi saya rasa memang as it is, saya rasa yang macam ni pun dah nice dah. Okay. Cuma sebab Ponderman strong point adalah pada story. Sebab macam tadi cakap, semua orang sukakan story kan. And then bila Ponderman letakkan dekat description tu dia stories, okay, itu memang nice. Sebab bila orang beli, orang tahu cerita dia apa semua kan. Dan in terms of marketing, apa yang saya rasa boleh buat adalah Ponderman boleh juga promote stories itu dalam every post. Macam contohlah every day target satu, terjual atau tidak, dah terjual ke belum terjual ke, satu hari target satu stories untuk each Ponderman. Contoh
macam pembalakan Oh, tadi kan. Okay, Mhm. contoh macam gambar yang ketiga tu, Ponderman yang balak tu, mungkin Mhm. boleh buat satu thread tentang penceritaan tentang apa yang gambar tu sedang nak ceritakan. Sebab kadang-kadang Oh, kita tak sempat nak masuk awak punya profile and then go through one by one kan. Jadi Mhm. why not you bring the story into your thread. Itu Alright. your thread dekat Twitter, you promote. So orang macam bila orang tengok macam tu kan, orang interested nak tahu oh, rupanya Ponderman ni dia tentang cerita. And then the NT sendiri ada stories dekat sebahagian tu. Jadi dia akan membuatkan orang interested dengan you punya collection. So itu one of the suggestion lah how you want to promote your Ponderman. Okay, you boleh juga buat macam biasa kan, macam incoming project, upcoming project. Tapi bila sampai masa drop the NFT, you boleh buat macam penceritaan thread, okay, tentang apa, pembalakan ke apa-apa, dan akhirnya sampai kepada you punya NFT. Inilah dia punya Ponderman tu. So itu one of the marketing lah, suggestion. Alright. Thank you so much lah. Best gila idea. Sekejap nak tambah satu benda lagi ya. Sila. Sambung sikit daripada apa yang Ciki cakap kan. Sometimes kalau you tak mau dalam punya Twitter post tu kan, tak mau copy paste dia punya story pun, you can buat macam candid je tau. Contoh macam kalau Fauzan boleh scroll bawah sikit, tengok nombor 1 tu kan. Okay, contohnya kalau kata weekend ni you bawa family you pergi mandi pantai kan. Tu just cakap tu you bawa family you mandi pantai, lepas tu just post this picture owned by Little CC, something like that. Itu boleh kata indirectly you promote jugalah kan. You tak bagi tahu storyline dia apa benda dalam tu kan. You bagi tahu you pergi pantai. Right. Tapi you punya NFT faham. berkait dengan you pergi pantai kan. So itu pendapat saya lah ya. Alright. Candid je. Okay, aku nak tanya para panelis kan. But okay, sekarang ni Ponderman dia macam-macam colour tau. Kan, if you guys notice, ada colour biru, ada pink, kuning, merah kan. So aku macam, okay, what if kalau macam, so Ponderman kan based on story kan. What if kalau macam, okay, contohnya Ponderman tukang yang kata ni warna kuning tau. So we maintain it like that tau. So maksudnya yang kuning ni memang kerja je, ataupun dia macam setiap colour ni memang dah ada macam dia punya personality dia tau. Okay, I see. so aku tak tahu lah, ini just idea lah. Contohnya macam hijau ni memang Ponder Girl, dia adalah kucing. Tapi mungkin lepas ni dia terpendung dekat luar kan. Dia tengah main kucing kat taman. Tapi so maksudnya dia punya karakter tu you maintain. Warna hijau ni adalah Cat Mummy. So apa life dia? I don't know lah, something like that lah. Contohnya okay, contohnya yang Ponderman 9 ni warna purple, dia student kan, student. Lepas tu bila tengok yang nombor 12 ni macam berkait lah. So macam you know, dia tak terasa beza. So macam okay, so macam setiap warna ni boleh jadikan satu karakter yang macam-macam jenis cerita lah. So mungkin orang nak tahu okay, apa lagi Ponder Girl 11 ni buat kan, apa Ponder Girl ni buat next, apa lagi cerita dia next. I don't know, ini maybe you boleh try lah, fikirkan. Alright. Okay. Thank you so much lah. Banyak sangat apa idea benar sih. Macam kena fikir balik strategi ni. Sebab itulah macam first saya buat pun macam buat upload min kat pentas and then bagi tahu kat Twitter je apa semua. So saya punya soft sell punya marketing skill tu belum ada lagi. Thank you so much lah. Soft sell tu boleh buat macam you know, Ciki Pangannya punya idea lah. Just you know, ceritakan. Before kita tu Dad, mungkin ada apa-apa ke Dad nak tambah? Tanya dengar tak? Dengar. Okay, kalau tengok Ponder Girl tu kenapa dia punya FP macam melonjak naik daripada macam Ponderman 10 tu 0.03 kan. Kenapa tiba-tiba yang 11 ni 0.08? Yang ni nak save untuk kawan actually. I think that if you dah booking dah booking ada orang booking.
Kalau letak satu BNB terus, mana tahu whale besar ni. letak tinggi je kan. Ah. So, takut sebab Okay, kalau okay. 008 ni orang masih mampu je sebenarnya nak rembat. Okay. But okay, boleh faham. Okay, Dad, mungkin ada lagi Dad. Alright. Aku baru masuk so tak tahu sangat lah. Okay. Lagi ni ada satu lagi Ponderman saya tak perasan mungkin ada roadmap ke? Itulah aku nak tanya. Roadmap tengah fikir kan macam masih tengah fikir lah. Sekarang setakat sekarang ni idea nak bagi extra airdrop kepada holder je, itu je. So nak kena cari lain lagi. Atau macam plan nak buat apa macam website ke. Jadi kita tak push pun macam actually macam website sebab Ponderman punya ni adalah based on stories. Why not buat satu tempat yang orang boleh yang orang boleh refer macam the story contohlah macam ada buat roadmap kan, buat satu website and then kalau ada cerita tu kita archivekan dekat website tu, so orang boleh refer dekat situ. Buat dekat Twitter okay. Cuma bila kita buat kat Twitter, kadang post tu dia akan tenggelam tau, dia dah macam terlepas. So untuk merekodkan semua cerita-cerita yang ada tentang Ponderman, boleh buat satu website. So kalau orang nak tengok dia punya cerita ke apa kan, so boleh wujud pada dia punya website. Website pun tak perlu buat yang mahal lah. Kalau boleh utilisekan guna Google Sites. Actually Google Sites pun free. Cuma kena explore lah. Google Sites pada saya kalau untuk new creators kan nak buat website, saya akan suggest supaya gunakan Google Sites. Sebab Google Sites dia percuma. You need just ada to use your Gmail je, buat Gmail and then buat Google Sites and then nak buat pun tak susah, just drag and drop je. Nanti cubalah try explore untuk Google Sites tu. Thank you so much Kipang. Ada Ponderman, kira apa end game yang you terfikir, ada fikir tak end game Ponderman ni ke mana? End game Ponderman ni okay. Target dua lah right now, macam merchandising and also donation, macam tu, macam involved in donation or collaboration and also in merchandising lah. Itu je dulu. Tapi macam nak try, macam saya ni masih 0 to 1 lah scale untuk kalau nak explore DAO ke apa ke. So yang tu tak itu lagi lah. Terus. Dari Ponderman kan, dia punya you punya strong point dekat story tau. You boleh buat cerita satu and then you boleh lukis satu. I think your end game you boleh macam hasilkan satu karya ataupun buku. Sebab most of your Ponderman is about life kan, semua benda yang ada kat sekeliling. So kalau you punya end game, you boleh hasilkan macam buku, macam buku cerita pondering about life. So you buat the simple book yang each of the character semuanya macam pondering about life. So sebab you punya strong point daripada story dan you boleh lukis. So itu pun boleh jadikan one the end game juga. I think macam charity tu you boleh je jadikan macam end game, but maksudnya macam you jadikan macam Ponderman ni is a karakter yang promote for charity lah. Macam contohlah, kita sentuh pasal isu pembalakan, everything, banjir, so you boleh je jadikan Ponderman ni as a karakter yang ke situ pun tak ada masalah lah. And macam tapi itulah sebab I mean if you macam Ciki kata, you boleh je bawa hala tuju yang kepada story kan, mungkin boleh buat animation but still promoting apa yang you believe lah, which is you kata you nak go for charity or donation kan. Mungkin storyline tu boleh ke arah situ lah, ataupun buku-buku cerita untuk student, budak-budak, which is karakter dia memang I think budak-budak boleh suka. Benda-benda macam tu pun boleh diincludekan sekali lah. Alright. Thank you so much Ish. Buku thank you so much lah, macam boleh bayang gak lah. Thank you so much Kipang. Aduh, Alright, thank you. bersyukur sangat dapat masuk review show ni. Macam No banyak problem. Tapi kalau macam in case ada apa-apa macam nak tanya lagi kan, boleh juga DM kita orang pun tak ada masalah. Kita punya DM open je, tanya je apa-apa. Dia Alright. bukan sampai sini je lah. Tak ada, lepas tu tak boleh tanya dah. Tak ada. Sebab ni long term kan, so tanya je tak ada masalah. Yes. Betul. Alright. Ya tu lah, macam bagi saya macam
hidup macam previous punya kehidupan asyik cari freelance ke apa ke, tapi saya nampak community NFT ni macam ni lah, boleh lah saya stay kat sini for a while, macam bina kerjaya semua. Sebab itulah, sejak join community NFT ni Twitter tak pernah toxic tu. Betul. Dia So tu lah, rasa bersyukur sangat lah dapat join community NFT ni. Lepas tu kenal semua orang semua, macam dapat masuk NFT review show ni pun rasa ni lah, rasa bersyukur sangat lah. Sebab there's a lot of information yang saya terima sekarang ni. thank you. InsyaAllah Beres, boleh beres. Hidup Alright. Wonderman, hidup Wonderman. Hidup Thank you so much Pak Nye, Zan. Alright, okay, thank you so much. All the best apa-apa boleh Roger, and you guys kat situ boleh Alright. share juga Ponderman NFT, okay, and juga dia punya Twitter Lami_NFT. Alright, thank you so much bro. All the best. Okay, thank you so much. Okay, next Iliana ada ke? Ada kan tadi nampak dia. Dah free ke? Kita nak settlekan dia dululah. Dah. Ada anak-anak dah tidur dah Macam mana nak buat macam ni? Hello, dengar ke? Hello? Hello, dengar ke? Dah. Okay, boleh Okay, dengar. Okay. Dengar. Hai, mungkin boleh Okay. cerita sikit lah. I mean, apa you punya Silibani ni? What's Silibani sebenarnya? Okay, actually Silibani ni as it started tu saja je nak test sebab baru belajar Blender bulan 10 tahun lepas. So macam tengah in between, tengah test cari idea nak buat collection baru. Sebab masa mula-mula masuk pentas first collection tu ada, kalau boleh nampak lah bawah-bawah sikit yang ikat tepi tu. Tapi yang tu dia macam memang, sebab bila digital painting kan dia time consuming lah juga. Sebab tu try explore 3D, tengok macam maybe yang tu boleh buat proses cepat sikit ke kan. Lepas tu kira sebab tu kalau yang Silibani ni saya buat dalam saya buat tiga batch. Each batch saya release 10 je. So memang after 30 dah habiskan lah. Kira actually baru je habis. Oh, okay. So memang sampai 30 sahajalah Hello. plannya pun. Hello? Hello? Dengar ke? Okay. Dengar. Aku yang lag ke dia yang lag ni? Aku lag yang risau. Okay. So Ciki yang pilih Ciki. Aku yang pilih. Mungkin ada nak tanya apa. Boleh lah, order banyak ke? Jap. Okay, mungkin Nye nak tanya apa atau Bodat ke? Macam mana kak? Okay, Liana. So lepas yang 30 ni what's your next plan ya? Okay, so for next plan tengah still macam very rough in development lah, nak buat collection baru. Collection ni kira nak buat long term sikit. Possibly nak buat macam in PFD punya format lah, tapi still 3D lah. You will not be bunny lah. It is something totally different. Hello? Hello. Ya, kami dengar. Dengar tak? Okay. Sebab macam putus-putus sikit. Okay. Nye, mungkin boleh ulang soalannya. Saya ulang soalan. Jadi untuk yang you punya next kata collectible, will it still be a bunny ataupun a different entity? Oh tak, rasa tak dia buat macam, tapi still animal based lah kalau boleh. Sebab macam dah selesa dengan style ni, macam nak keep tema macam comel-comel jugalah kot. Okay. Tak apa. Cik Ipang lah, carry on dulu. Nanti dia sampai. Okay. Sorry. Aku dekat restaurant. Suara orang kuat lah. Okay, Eliana, hai. Saya yang pilih projek Eliana untuk di-review pada malam ni.
Okay, so Okay, terima kasih. okay, actually dah lama dah follow projek Ilana ni, and then saya sebenarnya agak kagum lah bila orang buat 3D model kan, sebab macam wow, ini memang aku rasa ni memang ambil masa untuk buat satu-satu scene atau satu-satu model kan. So saya tengok Ilana punya model memang superb lah, skill saya rasa pun memang nice lah. Cuma saya rasa kan untuk improve, bila kita beli untuk collectibles lah, untuk yang lain saya tak pasti. Untuk collectible biasanya kalau kita beli, kita akan gunakan untuk jadikan dia sebagai PFP dalam Twitter atau apa-apa media sosial atau dia punya wallpaper kan. So mungkin akan datang punya upcoming project boleh take itu as a macam advantage untuk kita once untuk promote juga kita punya NFT. Macam Ilana cakap tadi, nak jadikan next project untuk sebagai PFP kan. So saya rasa itu bagus sebab one in a way dia akan promote kita punya project juga. Macam sekarang ni kan, macam Ilana punya buat ni, saya rasa pun nice juga. Cuma kalau yang macam sekarang ni, orang boleh juga nak buat macam PFP, cuma dia terlalu macam besar lah sebab orang kena zoom out semua kan. Saya rasa untuk next project, kalau Ilana nak mula untuk PFP punya kecenderungan, saya rasa okey. Sebab saya tengok skill blender Ilana pun macam wow, okey. Ni macam nice. Lepas tu colour pun saya suka sebab saya pun suka colour-colour macam ni kan. Jadi macam ni nice. Bila Ilana start untuk buat punya mecha punya team, dia punya tu nampak macam okey, wow. Banyak boleh buat ni. So macam in future masa kalau boleh keep up untuk yang jenis macam ni. Tu betul lah. Memang ada perasaan juga yang compare tu yang first dengan second batch, yang third batch ni memang macam lagi cepat terjual lah. Saya rasa mungkin sebab orang Rasanya sebab orang mungkin ada preference masing-masing kan. Tapi actually pun okay juga sebab dia nak buat macam tu. First you try market macam team dekat island lah gitu kan, and then you try market lain, and then you try team lain, so you know orang punya team preference macam mana. So next project boleh gunakan apa orang yang preference tu untuk come up dengan the new project. Tapi bukan maksudnya you tak boleh keluarkan untuk you punya idea ke apa ke kan. Tapi boleh juga once in a while lah. Cuma kita nak tetapkan satu team untuk next project. Contoh macam untuk collectible, nanti mungkin Liana nak set, nak keluarkan supply berapa. Mungkin about 100 ke apa kan. And 100 about the Silly Bunny mecha punya kan. So dan lepas tu style PFP pula. Saya rasa okay, kalau macam tu boleh. Saya rasa ramai yang akan interested juga. Dan macam sekarang ni Liana punya style, Liana letak bunny tu dekat tengah, and then dia punya keliling tu dia punya scene kan. Actually itu pun bagus juga. Kalau saya kata, tapi kalau yang macam ni saya rasa ini adalah boleh juga digunakan sebagai extra airdrop untuk holders. Contoh nanti upcoming punya project Liana buat PFP punya style kan. Okay. And then mungkin once in a while boleh buat airdrop untuk holder akan dapat style yang macam current style ni. Maksudnya boleh nampak karakter and then the environment sekali. So macam orang akan wow. Bila ada orang tahu akan ada macam ada extra benefit untuk holder kan, dapat extra scene, dapat extra macam wallpaper ke apa kan. So yang apa yang Ilana buat sekarang ni boleh jadikan sebagai extra drop untuk airdrop lah untuk holder. Tapi once you come out with the PFP punya style lah. Tapi saya rasa so far you punya skill okay. Cuma you just need to stick to the apa team yang Ilana nak buat, and then apa bentuk style yang Ilana nak buat. Tapi so far you memang dah okay dah. Sebab saya tengok roadmap tadi pun sekarang ni pun yang mecha ni pun dah roadmap yang last kan, phase 3 kan. So and then after this baru start the PFP project kan. Okay, so saya rasa boleh. Boleh. So far anything okay, semua okay. Susah tu nak ambil ayat kau seriously bila ada bunyi bertukang kat belakang tu. Ui, sorry. Aku marah orang masak kat belakang. Yeah, I kalau dari segi art, I think this is very power lah. Kau pun dah start buat 3D lah ni. Ni macam power tu. Sebab tu aku tak nak komen lebih-lebih lah. Dia power lagi power. Aku nak komen lebih-lebih segan lu.
Ni buat donat kot. Ni buat donat kot. Donat tu dah habis makan dah. Aduh. Anyway, just nak tanya lah Iliana, yang you buat apa tu, for example, Silly Bunny 30 tu, the spaceship tu you buat sendiri ke ataupun all the equipment tu macam Sendiri. ada ambil asset ke? Oh, semua sendiri. Tak sendiri 100%. Power. Tapi itulah tak ada orang nak lagi sampai sekarang. Belum Akan lagi. ada. Don't worry. Belum Belum lagi. Tak apa. lagi. Sooner or later akan ada orang ambil. Mungkin Don't dari worry. Trust the process je. kalau macam tu mungkin problem dia adalah dari segi marketing lah kan. I think mungkin orang Itulah sebab tu dia fikir juga. But I think I nampak je Iliana kat Twitter tapi tak nampak Silly Bunny kat Twitter. Faham tak maksudnya? Yes. Kan? Iliana kita nampak kat Twitter tapi kita tak nampak Sebab Silly Bunny. tak nak. Tak Dia sama kes macam aku ni. Sama kes macam kau Adat. Sebab Yes Iliana. Yes Iliana. username tak nak lah buat Silly Bunny sebab plannya macam nanti sebab dia ni cepat bosan Dia tak semestinya buat kena tukar. isi macam-macam Dia lagi macam idea nak buat, so tak nak lah letak title. Tak apa. I mean title, even myself pun tak letak kurkur kat handle kan. I guna Fauzan. So tapi macam dah ceritakan sikit. Kadang-kadang mungkin setiap 2 hari ke bagi tahu Silly Bunny ni apa kan. Masih ada yang tak terjual, you know. Nak hard shield is better daripada tak shield langsung lah sebenarnya. Walaupun orang kata hard shield tak bagus kan, tapi it's better daripada hard shield langsung. So cerita, mungkin you boleh cerita dari mana datangnya idea. Macam you kata you start buat 3D bulan 10 tahun lepas kan, which is gila kot kan. Bulan 10 tahun lepas boleh buat benda macam ni. Benda macam tu yang you kena cerita. So then you selit lah sikit Silly Bunny kan. Work in progress boleh. So biar orang biasa nampak Silly Bunny and tu bentuk dia lah, rupa dia. Macam kurkur pun kita tak guna pun nama kurkur kan. Tapi PFP guna kurkur. Dan cerita sikit kurkur tu apa. Masa awal-awal lah start ni lah kita letak kurkur tarik kat belakang. Kalau Twitter PFP dengan banner tukar dah. Ya betul. Tapi tu lebihkan ceritakan cerita lagi. Buat macam Silly Bunny ni tengah handle your Twitter, you know. Benda macam tu. So kalau Silly Bunny ni pegang Twitter, dia buat apa, you know. Macam that's what I did with Ura-Ura lah kan. Kalau Ura-Ura pegang Twitter, kerja nak cari gaduh kan. Kerja nak bahan orang je. Sebab dia watak jahat. So macam tu lah. So Silly Bunny tu. Kira kalau kur-kur pegang baik lah. Kur-kur pegang baik. Macam tu. So kalau tengah sopan-sopan cakap ni kur-kur. Kononnya lah. Ataupun you boleh cerita work in progress you. You cerita pasal you. You buat Silly Bunny ni bila. So at least kalau orang tak ingat Silly Bunny pun, dia kenal betul-betul Iliana. Ingatlah orang ingat Iliana. So bila orang ingat Iliana, dia akan buka lah your pentas. Orang akan mungkin lebih banyak frequent buka your pentas. So itu mungkin kena lebihkan sikit lah. Ataupun kalau saya boleh tambah, tambah. nak kita tambah sikit macam kita ada sebut tadi lah, candid, orang kata sort of like candid marketing. Antara contoh terbaik yang selalu buat candid marketing ataupun more or less kata is Catverse lah kan. Dia komen and then dia akan letak dia punya apa tu, one of dia punya cat. Okay, right. So kat mana-mana pun you akan nampak cat dia, cat 200 ke, cat number mana-mana lah kan. Betul. So boleh juga you buat macam tu. Contoh hari ni 2020 Azam 2022 to the moon kan. Lepas tu you boleh letak you punya Silly Bunny yang tak terjual tu, yang ada roket tu kan. Apa yang nombor 30 tu. Put the link. Tu okey je. Kalau orang tak beli hari ni, fine. At least orang nampak you punya kerja. Someday dia orang akan datang balik. Yes. Okay. Itu je lah. Buat macam tu. Kalau kita sampai bila, sampai MACD pun berhenti buat iklan lah. Dan kita baru stop. Kalau MACD masih buat iklan, kita pun patut buat iklan. Ya MACD kot. MACD yang semua orang dah ingat pun masih buat iklan kot. So apatah lagi kita yang orang tak ingat kan.
So Betul. buat benda macam tu lah. Just mungkin kalau kenapa you risau kenapa tak terjual, mungkin adalah sebab marketing lah kot. Sebab I think your artwork is very good lah pun kan. Kalau you risau pada artwork, then you know you pelbagaikan lagi lah, mungkin next phase kan. Benda macam tu lah. So kadang-kadang terfikir kot, takut macam letak tinggi sangat ke harga ke apa, terfikir ke. I mean you dah ada dah terjual 32 kot. So I don't think harga tu masalah lah kan. So it's okay lah. And plus di sana kalau cerita pasal harga ni, dia memang bergantung pada yourself pun. Jangan fikir orang beli dulu. Dia first I selalu cakap macam adalah dia mesti balik modal lah, macam kita jual buah kan. Ada costing dia kan. Tapi dari art ni kita ada cost masa kan. Kita mesti beli benda lain. So letak harga jangan risau. Kalau you rasa memang itu harga artwork you, then so be it. Tapi make sure dia punya marketing kena push lah kan harga tu, biar orang nampak berbaloi lah dengan harga tu. Itu je. Okay. Terima kasih. Okay. Mungkin ada yang lain Dad nak tambah apa-apa ke Dad? Sekejap. Tadi aku keluar. So tadi lepas ni nak buat apa? Lepas Bani. Lena? Ya. Okay. Ingatkan dia tanya maksudnya orang yang lepas ni nak cakap. Bukan. Dia Sorry. tanya you after this. Plan lepas ni still tengah drafting banyak lah, tengah fikirkan idea, nak pilih mana idea yang sesuai nak buat projek PFP pula. Nak cadangkan kalau boleh cuba buat macam satu aksesori untuk yang batch yang lepas ni, macam yang ada mecha ni kan. Mungkin boleh buat dia punya suits ke. So if ada orang collect yang Silibani ni, and then dia collect yang suits tu, dia combine, dia akan dapat satu lagi yang macam custom lah. So sekarang tak, hari tu adalah juga selitkan sikit dalam roadmap, siapa yang ada purchase more than 0.1 tu memang nak buat macam lucky draw lah, siapa yang dapat akan dapat fully custom Gani. I think I sarankan maybe kalau lepas 30 ni, tak tahu lah, for me adalah maintain the Silibani lah kan. Ataupun you boleh, kalau you kata okay, mungkin you risau boring nak buat Silibani kan, maintain the concept. Okay, binatang mungkin lain, tapi assuming macam binatang tu duduk dalam dunia yang sama dengan Silibani duduk tau. Okay, faham. You maintain lah the silly part, mungkin silly cat ke, I don't know kan, silly doggy ke, silly dog. Sebab plannya walaupun tak ada langsung sketch ke apa, plannya after this yang PFP tu nak buat macam animal base juga, tapi macam nak tukar-tukar spesies je lah. Macam tu lah. Macam tukar telinga, tumbuh tanduk ke apa, benda tu lah yang nak buat variation dia nanti. Okay. It depends lah kan. Sebab macam mana, sebab I think macam you punya holder ni dah, I think mesti kat luar sana ada je nampak Silibani kan, kenal Silibani kan. So kalau you tukar macam terlalu drastic, dia dah macam you kena buat macam produk lain, and you kena buat marketing lain tau, which is very hard lah kan. Better kita maintain the concept and just walaupun tukar binatang, tapi you macam ceritakan okay, this is still the same universe lah somehow kan, cuma binatang lain macam kawan Silibani ni ke, you know. Tapi itulah dia 50-50 gak benda ni. So ada je projek yang dia kata okay, ni kawan karakter lama dia, tapi karakter baru tu tak berapa menarik lah. Bukan tak berapa menarik, susah nak terjual berbanding karakter lama dia. Okay. So you kena betul-betul plan out lah benda tu. And plus I think orang lain ada je yang dah kenal Silibani ni, so macam sayang kalau you tak teruskan Silibani sebenarnya. Betul. Okay. Baru 30, sikit sangat. Sebab makan masa nak buat, tak boleh nak buat banyak-banyak cepat-cepat. Betul you mungkin dah biasa buat Silibani kan. So tak payahlah susah-susah buat benda baru kan. Just
Macam you kata lah, okay, mungkin Silibani ni mungkin pakai different things kan, ataupun you boleh maintain je the colours, contohnya colour-colour ni tapi just pakai baju lain, you know. Baju ni warna pink, tukarlah baju warna lain, lepas tu mungkin different background, you know. Benda-benda macam tu je. So at least kita tak adalah terlalu makan masa banyak untuk cari idea baru and nak kena create asset baru kan. Okay ke idea tu, maybe macam from Silibani ni boleh buat inspiration untuk, tapi version PFP kan, buat buat yang ada background tu untuk airdrop macam yang siapa cakap tadi, kalau tak ingat sorry lah, lupa. Yes, so macam tu lah, yes, just kekalkan Silibani tapi buat PFP style yang mungkin lagi sesuai untuk buat PFP. Then yang benda-benda tambahan tu tak apa, itu kemudian fikir pun tak apa. Tapi maintain je Silibani cuma PFP style sahaja. Okay, thank you. Alright. It helps a lot. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Kejap. Nak cucuk sikit. Cucuk lagi tak? Masuk. Okay. Lena ada plan nak collab dengan Folklore tak? Follow. Folklore. Ya Allah. Kecil Cuba try cucuk dia. Adalah tu, maksudnya ada. Idola. Tak dah siap dah pun. Esok keluar version. KKDD Nono Dande. Janganlah Syil yang tahu je tahu sini. Oh, tak ada. Saya cakap apa. Tapi very good idea. Kalau tak approach Folklore lagi, mungkin boleh approach lah. Ya, sebab follow tak buat PFP juga. Dia tak buat PFP juga. Ya. I mean PFP is not the only way lah. Ya. Cuba try cucuk first ni. Itulah. Sebenarnya boleh try. I think sebab mungkin boleh buat kalau nak maintain macam ni, mungkin macam awal-awal ni macam kat pulau kan. Lepas tu dia kat bintang, lepas tu dia dah kat space. Mungkin lepas ni dia kat tempat mana kan. I think boleh je maintain macam tu. Mungkin sebab macam myself personally I tak suka sangat space punya konsep. So mungkin ada orang macam tu juga. So mungkin lepas ni kalau you buat konsep macam dia kat jungle, which is benda yang sama tapi kat you know, kat hutan, kat pantai, mungkin ada yang orang berminat dengan benda macam tu kan. So macam dah katalah PFP is not the only way lah. Kalau nak cakap, kalau PFP tu betul, kenapa Folklore masih berjaya kan? Sold out laju kan, latest drop dia. Tapi dia power betul tu. Yeah, that's why kita kena bukanlah kata tiru dia, but you know, ambil inspiration lah kan. Boleh curi sikit celuk-celuk idea dia lah. Okay. Itulah sebab konsep dia kan banyak buat konsep mitologi tu kan memang nice lah. Betul. So mungkin Silibani kekurangan tu lah kot. I don't know lah. It still depend on you lah. You nak bawa ke mana kan. But sama idea lah yang you boleh fikirkan. Alright, okay. Mungkin ni Cikipang dah ada apa nak tambah ke? Ataupun kita boleh teruskan? Tak ada dah. Tak ada dah. Kejap. Okay, Cikipang pun tak ada. Dia terpaksa mute kejap. Mungkin dia tengah makan tu. Okay. Alright, okay, thank you Lena. Ada apa-apa ke nak tanya last ke? Tak ada So far belum kot. Nak tanya je next review bila? Kita buat 2 minggu sekali, insyaAllah. 2 minggu sekali. Okay. Hopefully by then dah ada lah kot projek tu. Apa-apa boleh je DM kita orang kan. Nanti kita orang ataupun lepak je lah dalam Discord ni kan. Which is kita memang every night aktif lah. Itulah, nak lepak nanti anak bangun. Boleh je lepak. Lepas tu kita ada channel Nomite kan. So kalau you boleh duduk dalam ni tapi tak nak cakap kan, so mungkin boleh type je kat Nomite tu. Okay, thank you. Alright, okay, thank you. Tak All the best. lagi Discord ni. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Okay. Alright, Thank you. Next kita boleh go for Rayu. Are you there, Rayu? Yep. Alright, Rayu. I'm here. Okay, mungkin boleh introduce yourself and ceritakan sikit about your project. Okay, hi, my name is Rayu. So, my project is called Project Cyborg. It's actually derived from my inclination towards macam cyberpunk punya theme tau. So all the
all the mecha team yang ada macam animes punya pop culture reference. I try to combine it in my macam PFP style punya cyborg lah. And then dia punya angle tu sebab macam kita selalu tengok angle dia dia pandang kiri, pandang kanan. So I try to take on a new angle lah. So to make my macam my PFP style ni different from others. So dia keluarlah project cyborg ni in pentas. Alright. So one of the reason kenapa aku bawa masuk project cyborg dalam review ni sebab I think is cantik. Aku really suka the hour. Okay, I think and macam mana bukanlah I think macam it's a benda yang menarik jugalah kan to explore, and I think so aku tak nampak sebenarnya project cyborg ni nak ke mana. That's why I bring project cyborg to the show lah kan, sebab macam dia macam mana kalau kita tengok dari semua yang dah main kan, so kita macam tahu dia ada banyak benda baik. Kita tak tahu ke mana arah tuju project cyborg ni. Mungkin Rayu boleh cerita ke dah ada roadmap ke? Dia punya roadmap tu in progress, but dia punya rangka tu dah ada lah. Dia punya ni actually dia punya cyborg ni mungkin hanya akan dalam 500 ke 1000 sahaja akan dibuat. And then on the phase by phase kita release phase by phase lah. So macam as you can see dekat border dia tu lain kan. Untuk yang first 20 and then dengan yang lain tu kan. That's actually macam ada tiers tau. So for the first 20 diorang akan dapat unlockables, and then diorang akan dapat priorities lah untuk future merchandise or future interesting things that will happen in Project Cyborg punya ni lah. And then kalau yang untuk tier 1 ni, yang first tier ni, dia akan siapa yang beli first tier and then dia beli the second one, tak kisah ke third ataupun second. By the way yang sekarang punya release ni second tier, dia akan dapat satu custom. Custom tu boleh dipilih lah. Kalau boleh detailed untuk ni lah, macam mana dia nak sebagai kan. Dia nak mungkin mask macam mana, dia nak rambut macam mana. Itu kita boleh ni lah, kita boleh bincang lah. For the macam second tier, dia kena ada 3. Maknanya dia punya requirements tu makin tinggi lah. And then yang the third tier kena ada 4 kalau nak custom. So dia macam tiers ni dia lebih pada priorities lah. So and then dia ada dia punya leeway dia. So macam dia ada special treatment dia lah. And for the in custom merchandising and custom cyborg airdrops, macam tu lah. So that's macam basic rangka yang for now untuk project cyborg ni lah. Alright, mungkin dia macam end game lah. Ada plan untuk end game macam mana tak? End game tu masih dalam review lagi, masih tengah fikir-fikir lagi. Sebab still baru lagi kan dalam NFT ni, so macam masih lagi lah mencari dia punya, masih lagi membuat research dia. Alright. Okay. Mungkin Nye mungkin nak tanya apa-apa ke Nye? Sekejap, tengah fikir. Actually kalau nak komen memang aku antara macam mana, memang lah dengan dia punya konsep. One of the thing yang masuk pentas tu. Hello? Okay, Dengar. dengar dah. Sampai mana aku ni kau dengar? Tak, aku rasa aku yang lag. Aku tak pasti, aku rasa aku lag. Oh iya ke?
Anyway, pulang balik. Dah aku kenal sebab dia punya angle. One of the thing itu yang make unique lah compared to others kan. Macam awal-awal dulu pun masa dia mula nak masuk orang orang kata hype lah sebab dia angle different kan. Lepas tu hour dia memang power kan. Now hearing dia punya storyline, it makes it more interesting lah kan. In terms of nak tanya tadi you kata sampai berapa? Mungkin 500 ke 1000 cyborg lah. Ya. 500 Lepas tu cyborg. okay, but not sure whether you akan end kat situ ataupun maybe akan bergerak ke next phase ke macam mana? Itu untuk yang phase 1 lah dia punya. Okay. Mungkin Dad ada apa-apa dulu ke nak tanya sementara Nye mencari soalan. Sebab tengok melelin tadi sekejap. Okay, so kalau aku baca ke description ni, dia macam ada Ronin, Cyborg semua. Dia ada kelas ke? Dia ada kelas. Okay. Yang kelas tu dia akan macam dia actually dia penceritaan dia lah. From the origin of the cyborg. So apa dia punya penceritaan tu mungkin akan bawa ke satu hala tuju yang baru kan. Apa mungkin akan boleh Aku yang up new ni macam terus so aku like sorry. Ya, kalau macam apa kita dah buat dia punya macam setup dia tu, mungkin lepas ni just nak proceed to that area lah. So sebab itulah dia buat macam ceritaan sikit lah kat belakang dia kan. Kita open to that area lah, nak sekarang macam kita venture in idea. Ada plan nak buat ding ke? Ding. Ding. Macam tu dia ideas lah. Kalau macam satu dua cyborg tu mesti kena ada ni lah. Yang tu tak kisahlah lelaki atau perempuan kan. Lelaki-lelaki pun boleh. But the Mana boleh? the breeding Mana boleh? sebab this is a cakap cyborg. depan detektif ke? This is a cyborg and this is a cyborg. Yang kita combine dia mungkin dia punya core. Mungkin dia punya macam processing unit dia kan. Kita tak kata benda tu as a lelaki atau perempuan. Jadi dia macam just processing unit dia kita combine kan as to make another new mecha macam tu lah. So that's why on the macam lelaki perempuan tu dia sebenarnya dia tak ada issues. It's not about the macam LGBT punya ni lah. Just for the ni lah. Kita nak nampakkan dia tu benda tu cyborg. Not as a human male, human female lah macam tu lah. Okay. Aku pun sebenarnya macam sebab bila aku tengok cyborg ni sebenarnya macam aku pun tak tahu direction mana yang Ryu nak bawa sebenarnya. Even aku pun sebenarnya tak tahu direction apa yang sesuai. Kalau macam aku tengok ni antara projek luar yang aku terbayangkan adalah Azuki lah kan. Azuki Zen punya tu. Tapi dia pun tak ada start pergi kan. So aku pun tak sure macam mana nak go dalam projek Ryu ni sebenarnya. Which is aku rasa macam aku tahu projek cyborg ni boleh go jauh, but not sure end game ni macam mana yang sesuai tau sebenarnya. Kalau aku nak sarankan adalah fashion is a good way jugalah nak go kan. Kalau you nak go for fashion pun sangat menarik lah. Nye mungkin dah ada soalan nak tanya Nye? Aku rasa dia dah explain very well.
Plus dia punya journey pun panjang lagi. Ya, betul. Macam kau cakap jugalah, dia punya orang kata end game tu macam broad kan. Betul. So nak kena tengok lagi. Mhm. Tapi kalau dalam kepala otak aku bayangkan maybe someday dia akan introduce features such as dia orang kata jual like a big robot, and then siapa yang beli NFT tu boleh gabung dengan dia punya cyborg ni to become something lah kan. Tapi itu again aku tak sure apa yang Ryu punya next ni lah, next plan lah kan. Whether dia akan buat macam tu ataupun modal lain, we'll see lah. Tapi menarik lah. In the future yang aku hope yang kalau macam boleh nampak full body punya cyborg, aku akan interested on Yes. that lah kan. Tapi macam Yes, kalau yes. buat sekarang mungkin tak sesuai sebab penting kan potong separuh kan, potong jadi square kan. So takut nanti badan terpotong lah, nampak tengah-tengah je, kepala hilang, kaki hilang kan. So tak sesuai buat terang lah. But I think tu lah, mungkin Ryu just teruskan je dulu and tengok macam mana build community lah. I think sebenarnya project Cyborg ni kau boleh build community sebenarnya. Very good community punya project kan. Sebab dia dah macam okay, setiap orang ada avatar masing-masing kan. So you know, kau boleh buat macam-macam lah sebenarnya in the community. It's good kalau Ryu boleh you know start buat some sort of community Cyborg sebenarnya. Oh, okay. Sorry nak masuk sikit boleh? Silakan. Sila. Rayu nak tanya sikit, ni one man show ke ada team belakang? For now it's a one man show. Sebab macam still new in the pentas scene and still new in the macam digital art punya community. Tapi your background memang ada main digital art and so on? Background started as manual artist and digital ni baru start November lepas. Okay. So still new lah in this digital art scene. So still tak dapat lagi lah team tu semua bagian. That's why macam end game tu still tak boleh nak rangka je lah. Sebab kita tak ada experience lagi yang macam mendalam dalam scene ni. Okay. Kalau in terms of crypto and blockchain and everything tu dah ada experience before ni ke memang tengah belajar sambil buat NFT? Sebelum ni ada pernah venture but just macam on the surface level lah. Macam tu lah. Okay. Just now if I'm not mistaken you kata you punya max min dalam 500,000 kan? Yes, 500 to 1,000. Tu 500,000 tu memang plan buat sendiri lah? Yes. For okay, now currently you min dah dekat 40. Yang dah siap you ada berapa sekarang? Yang dah siap? Yang dah siap ada dalam baru dalam 60 lah punya ni. Oh, okay, nice. Okay, Rayu, I think what apa dia Ciki ni semua tengah struggling sebenarnya. So I think project you dah memang nice, you know, in terms of artwork, how you been selling, how you been playing it up. Dia orang sendiri dah tak tahu nak tambahkan mana dah. Betul. Salahkan Fawzan ni dipilih. Dah memang nice. Dia sendiri tak tahu tambahkan mana. I can see lah bila dia orang struggle. I myself aku tak tahu nak tambahkan mana dah. Benda dah lawan. Betul. Bagus betul dia summary. Kurang exposure je aku rasa. So for Rayu nak tanya from your perspective lah, kalau where do you see this cyborg project is having difficulties right now? Masalah dia kat mana? Your personal bottleneck tu kat mana? Dia maybe on the macam the exposure on my exposure of the cyborg ni lah. Sebab ramai lagi yang unknown pasal cyborg ni. Maybe sebab itulah and on the one of the main problems, and also on sebab on the future plan yang tu still in progress kan. But holders banyak dah tanya dah, macam Haji Mael dah tanya, Fauzan dah tanya. So benda tu need to be solved as fast as I could lah, kalau insyaAllah lah macam tu lah. Tapi you sendiri tak launch apa-apa roadmap or whatever lagi kan? Sekarang masih dalam rangka lagi. So just boleh bagi rangka je lah. Tak apa because I believe your artwork, your NFT itself dah memang lawa.
Now how you nak tambah belakang dia kan, nak cerita, give the narrative, nak bagi value behind it and so on tu, I think you can work on it lah kan. Yes. Okay. Thank you Rayu. Saja nak tanya tu je. No hal. But Jangan nak recruit tadi. Ha? Ingat nak recruit. Ya, aku kurang sikit nak recruit illustration. Aku kalau bagus lah aku recruit dah. Tapi mana tahu sebab tu aku tanya sikit background dia kan. Mana tahu boleh tarik. Because awak dia nice. Oh, my background. I think kalau macam tu YTJT je. Kalau masalah marketing ni relax, nanti kita nak tolong. Okay. Marketing pun macam I mean I don't know if you boleh buat, I mean macam buat satu artwork lain yang just untuk post di Twitter tau. Mungkin you boleh kadang-kadang kalau tak ada content nak post kat Twitter, mungkin buatlah macam you know Cyborg ni tengah makan ke, I mean everyone suka benda-benda macam tu kan. So macam nak bagi macam story lah behind it kan. Macam you kata every Cyborg ni ada dia punya you know clan dia ke apa tu kan. So benda-benda macam tu aku pun tak tahu kan. Aku pun tak tahu walaupun aku ada beli kau punya ni kan. Aku pun tak tahu kau nak buat you know benda-benda macam ni. So I think that's the thing yang you boleh buatlah content di Twitter. Okay. You know. Itulah my problem in socializing lah, because I'm actually an introvert. So macam I don't know how to proper socialize dekat social media sebagai. Then you socialize using your artwork. You know, you nak cakap apa, you lukis. You tak semestinya kena typing. You know, express yourself guna art you, guna Cyborg you. Contoh you know tengah makan, tapi ya kadang-kadang aku pun tak reti nak tangkap gambar makanan dan cerita sama makanan. Aku memang tak reti lah. Yang aku tengok buat Rizman lah kan, boleh buat nampak makanan sedap. Aku memang tak. Aku tahu aku aku dapat makanan aku makan dah settle, tak terfikir pun. But you boleh buat you know through your artwork lah. Buat Cyborg you tengah makan ataupun Cyborg you tengah buat apa. Mungkin bukan Cyborg, mungkin itu you punya avatar kan. You as Cyborg lah macam mana. Mungkin you boleh buat create satu avatar untuk yourself ataupun you punya yang you guna PFPU ni lah kan. Buat something macam in real life you tengah buat juga. You know benda-benda macam tu untuk content Twitter lah. Usually macam aku, sebab aku banyak content on macam personal branding. Orang tak kurkul sikit je content tu kurkul, tapi content tu aku banyak aku buat macam you know kadang-kadang bagi tips marketing lah, kadang aku buat macam motivational lah, kadang aku buat benda bodoh lah, magic bodoh aku tu kan. So benda-benda macam tu lah. So you boleh cari lah. Kalau you tak pandai nak buat macam tu, then guna artwork you lah. You pandai melukis, why not kita kembangkan benda tu. Tak mestinya artwork you ni just untuk NFT, marketing boleh kan. Benda Sorry, Jad nak tanya Rayu. Tadi you kata kalau kita gabung apa tu yang first 20 and ada tier different and then gabung dengan the other tiers, you boleh dapat macam custom made lah for example kan. Yes. And okay, tapi kalau yang from the same tier, let's say you hold dua top 20, boleh juga ke ataupun dia kalau hold 2 top 20 tu dia punya dia ada option lah untuk custom using those two ataupun custom masing-masing. Maknanya satu tu kita buy yang apa tier lain, and then satu lagi tu kita buy yang tier lain untuk custom. But satu custom tu apa kalau Cyborg tu dah guna untuk custom tu, owner yang sama tak boleh gunalah Cyborg tu lagi untuk custom yang apa untuk nak buat custom lain. Maknanya dia ada dua lah kan. Sama ada dia nak custom dua-dua, custom both tier 1 S1 ataupun custom both tier 1 tu S2 ada Cyborg. Macam tu lah. Alright, thank you. Dia macam bila aku dengar ni macam aku teringat Bird punya project kat sebenarnya. Betul. Kan Bird punya project dia ada genesis dia yang somehow macam siapa yang ada the top 50 yang pixel dia tu unlimited tau. Kau boleh combine dengan the next phase punya apa ni, next phase punya Bird lah kan. Tapi yang Bird yang next phase 2 tu ada satu kali chance sahajalah. Tetapi yelah
Tapi the Genesis adalah rarity paling rendah. Itu the game dia. Walaupun dia boleh combine unlimited, tapi rarity dia paling rendah kan. But you know, terpulang lah, Cyborg punya idea pun dah nice lah. Macam somehow macam breeding system yang, bukan breeding system lah kan. Macam you know, custom, orang boleh nak collect banyak. And disebabkan dia tak boleh, satu Cyborg boleh buat custom made satu je. So dia boleh flip lah kan. Ada value untuk flip lah kat situ. Alright, okay. Thank you Rayu. Ada apa-apa mungkin nak tanya last ke? For now, pasal macam nak kata end game tu lah kan. Sebab nak tahulah kalau macam korang punya end game, as kalau projek ni bukan projek Cyborg kan, kalau macam tu macam mana, what's your take on end game dia kan? Sebab still belajar lagi pasal end game ni. Kalau Tak aku, faham lagi macam mana ni. kalau aku yang jaga projek kau ni, kalau aku punya projek ni, aku akan cuba jadikan dia metaverse lah kot. You know. Metaverse So I mean, siapa tak nak tu jadi Cyborg ni? Smart kot. Kan. Fashion maybe aku akan go, tapi mungkin kalau dalam digital aku akan go for metaverse lah. Maybe go for, before ni illustration kan, mungkin the next step before metaverse you boleh go for 3D dulu. I don't know lah. Ini kalau aku lah. Sebab jujur cakap, aku nak jadi avatar ni. Faham. Kalau Nying, kau nak buat jadi macam mana Nying? Macam kau juga. Cuma sebab kan ni apa tu, Cyborg yang manusia punya orang kata image kan. Aku suka dia gabung dengan something macam kau tadi. Gabung dengan some orang kata a bigger robot kan. So dia boleh jadi bigger, better, lagi badass lah orang kata kan. Ada aksesori lain lah. Ada aksesori lah kan. Tiba-tiba ada machine gun ke kat belakang aku kan. Something like that lah. Dia macam robot yang kau boleh masuk. Kalau kau tengok Pacific Rim, siapa tengah tengok movie Pacific Rim, something like that lah kan. Robot yang kau boleh pandu. Tapi aku tak tahu macam mana kau nak buat lah. Faham. Dad, kau mungkin nak tambah apa lagi, Dad? Kalau aku nak dia punya mask. Kau nak mask dia? Yeah, 3D mask. 3D mask. That will be great juga. Yeah. Betul. Okay, Rayu. Thank you so much, Rayu. Anything boleh tanya lepas ni? Okay, thank you. Alright, you guys kat luar sana Thank boleh you. check out Rayu. Okay, RAIYOU. Dan Twitter dia sama juga tapi tambah 31. Oh, lupa nak pasal Iliana tadi kan. So Iliana pula, Iliana melukis. Okay, Twitter dia pun sama, Iliana melukis. Right, so you guys boleh check it out. Right, kita go for the last one. Egi Squad. Hello Egi Squad, are you there? Hello, dengar? Dengar. Okay. Mungkin boleh perkenalkan diri and cerita sikit what is Egi Squad? Okay, baik. Assalamualaikum. Nak kena nama? Ya, diorang nak panggil you apa? Okay, kalau macam dalam Twitter panggil Igi je. Tapi kalau nama sebenar panggil Amar je. Okay. Macam mana boleh tercetusnya idea untuk nak buat Igi Squad ni? Saya dapat tercetus idea ni dari telur lah Telur. Dari telur. Sebab saya ni boleh katakan peminat tegar telur lah. Merisaukan ayat kau tapi teruskan. Tapi hampir setiap hari kita makan telur lah. Kalau macam malas nak masak yang umit-umit ni, goreng telur senang, makan dengan nasi je kan. Betul. Satu lagi kenapa saya buat Igi Squad untuk NFT ni, main NFT ni sebab kali dia comel, senang comel lah, tengok cute semua. Yang kedua ni dia mudah
pelbagaikan idea lah. Senang nak tukis watak, buat berbagai watak semua lah. Yang ketiga, dia mudah terima lah. Macam kerana semua orang tahu bentuk telur. Tu lah. Alright. Yang pilih Eggy Squad siapa? Ciki ke kau ni Aku ke Dat sama ada Dat atau Ciki. Dat kot. Sekejap aku tengok balik. Aku Betul tengok ke? siapa pilih. Ke Ciki. Abad, Nye kalau ada apa nak tanya dulu ke je. Sat aku blur lah malam ni. Lepas yang tadi yang aku pilih tu aku blur sikit Sat lah. Ciki pilih. Ciki pilih aku sini. Dia telur jadi anak ayam Ciki ni. Konspirasi. Tak ni kabel ni. Tak ada gurau-gurau. Okay, mungkin Eggy like ke mana arah tuju Eggy Squad ni? Buat masa sekarang ni, kalau berpandukan dalam roadmap, first kali nak cukupkan 100 EG lah dalam ni, dan nak buat collaboration dengan semua others dalam MFT ni. Itulah yang first kali yang dalam perancangan. Kalau total supply berapa plannya? Yang mana? Apa dia? Eggy Squad ni kira total lah. Berapa banyak yang you supply? Kalau total dalam cadangan dalam tahun ini 500 lah. 500 lah for now. Yes. Tapi cadangan first kali target untuk kali pertama ni 100 dulu lah. Okay, menarik. Kalau tak silap aku, dekat pentas ada seorang lagi buat pasal telur. Tapi pixel lah. Aku tak ingat siapa. Ada siapa nama dia? Krip telur nama dia. Tapi projek tu dah tak ada Krip telur tu. Sebab dia punya account Account dia apa dia? MetaMask dia kena sabotage. Okay. Pasal tu Eggy just nak tanya lah kan. Daripada telur ni kan, which is kita consider as original batch lah. Ada possibility dia akan jadi something ataupun macam mana? Dia pecah lah telur. Pecah dan jadi something else dan yang mengekalkan dia punya traits ataupun ada dua telur ke? Dua telur bergabung jadi whatever lah. Dalam perancangan sebab sebelum tengok telur tu tak pernah test pun dah berapa bulan dah. Cadangan macam tu lah, ada nak buat surprise sikit lah akan datang ni. Mana tahu dia pecah keluar anak dinosaur ke apa ke, mana tahu. Menarik. Mungkin boleh, kalau betul lah itu one of your plan dalam perancangan, kat Twitter nanti tease lah sikit kan, kata contoh macam you like sort of tanya kepada orang agak-agak apa telur ni akan jadi kan. Perhaps mungkin boleh meningkatkan curiosity orang lah. Plus dengan kalau orang cukup curious kan, dengan floor price you orang sambar je. Okay. Macam tu lah mungkin. Tak perlu bagi tahu apa benda, just macam agak macam macam engaging punya tweet lah kan. Agak telur ni kalau pecah, ataupun dalam telur ni ada apa, binatang apa. Satu, orang curious, dia akan engage. Kedua adalah you boleh tengok market you macam mana sebenarnya. Apa yang orang minat. You dapat banyak lah kalau you buat macam tu. Yang start NFT yang ke berapa? Jangan saya tengok balik. Yang ke 23 tu, saya start random lah. Random art. Sebab yang sebelum-sebelum ni saya buat combine. Macam satu batch ni saya buat 3 NFT yang sama. Contoh satu untuk unit uniform, yang satu lagi pakai tongkolok dan sebagainya. Dan saya nak buat macam uji kaji lah. Apa semua siapa yang mana banyak yang orang lebih suka lah. Kalau boleh avoid fan art lah. Tu lah,
Yes, I think you punya drawing very nice. So rugi lah kalau you just habiskan masa buat fan art lah. Kan maybe you boleh letakkan your punya perencah tu sendiri lah. Mungkin after Okay. this lebihkan you punya design. Baik. Cuma nak tanya satu soalan. Sila. Apa macam mana nak tahu benda tu boleh, macam mana saya cakap? Kan NFT ni kan dia pelbagai kan? Okay. Macam mana nak tahu benda tu copyright ataupun tak? Macam mana tahu copyright atau tak? Kalau aku memang elak terus semua benda lah. Itu jalan paling mudah lah. Tapi ada je yang orang kata macam mana dia kalau you buat fan art you tak boleh jual tau. Kalau inspired by then okay. So kat situ mungkin you boleh try research sikit apa beza inspired by dengan fan art lah. Sebab for me macam sayang lah sebab for now tengok rata-rata your punya design tak nampak lagi macam identity Iggy Squad ni macam mana tau. I mean dia telur tapi apa lagi kan, sebab I suka je yang tengkolok ni kan. Sebab dia dah your punya design lah kan. Ataupun baju askar ni walaupun ni kan, tapi macam mungkin boleh pelbagaikan lagi you punya creativity kat situ. Okay. So I think your drawing dah cantik lah, kemas je kan. Cuma nak tanya pendapat yang semua yang dengar dalam ni lah. Sila, apa pendapat untuk mainkan ataupun kekalkan satu watak? Nak tanya. Apa yang sesuai untuk Iggy Squad ni untuk satu watak yang boleh kekal bila-bila lah. Yes, but sila. Tak, yang tadi macam Fauzan kan, yang pasal fans arts ataupun inspired by, okay. Actually both are the same thing. The problem is tak salah untuk buat fan art, tak salah untuk buat inspired by ke apa, because it was the same thing. Tapi in nak menjual for commercialize kan, you have need a permission. If you don't have permission from contoh you buat fan arts Pokemon kan, so you need to ask Pokemon if they give a license to you, and then you can commercialize it. If they don't give the license, so you cannot sell it, but you still can do fan arts but not for commercials. And apa tadi yang tadi aku lupa cakap pasal copyright kan. Okay, same thing lah actually kan. Basically most established punya company they have their own copyrights kan, macam anime, macam whatever lah kan, yang industri kreatif kan, they have their own punya copyrights, and macam-macam cara dia orang protect dia orang punya copyright. One of it by my IPO lah kan. So yang most kata apa, paling dia punya logo dekat tepi tu selalunya ada perasan tak C kecil bulat tu kan, maksudnya that company have protected dia punya tu, ataupun look on dia punya documentation, tengok dia punya pasal apa copyright apa semua, sebab certain dia ada tulis dekat dia punya info lah kan on certain company. So from that you understand mana yang ada copyright and mana yang tak ada copyright. Okay. And if you want to dapatkan tu basically ask permission lah if you want to do fan arts apa semua, kalau nak menjual lah, but for practice tak ada masalah. Okay, tapi yang tu yang masa yang awal-awal tu banyak buat silap lah. Tak apa, sekarang you dah tahu, sebab before this you tak tahu kan, so tak ada masalah kan, you can fix in the future lah kan, kurangkan kesalahan tu. Okay, baik, insyaAllah. Ya, just itulah, teruskan your work tapi elakkan daripada ni lah, fan art lah. Okay, baik. And itulah macam I think macam sayang lah kan, you dah buat
your punya ni, tapi orang tak ingat pun Iggy, orang just ingat fan art you. Okay. So kalau yang tu bergantung pada kreativiti lah. I mean like macam mana you nak buat Iggy ni punya bentuk, punya karakter kan. That's depend on you, yang mana you selesa lah. Kita benda ni kalau boleh nak buat long term, and untuk buat long term kita kena seronok buat lah. So you boleh je nak tanya market, but macam personally I suka kalau I yang decide dulu. Macam I kur-kur kan. So I decide dulu bunyi pula dah, bentuk macam mana kur ni. Lepas tu barulah I tengok market and I tallykan lah. Okay, mungkin I suka ni kan, tapi yang ni market tak suka. So tak apalah, kita jangan jual yang ni dulu, kita jual yang mana market mungkin suka. Tapi everything memang from myself. I yang letak dulu, I yang suka dululah the design, bukan market yang decide. Okay. Nak tanya suatu soalan lagi. Sila. Antara apa yang Amma Boy tu dengan Iggy Boy tu, mana yang lebih pada senang untuk buat apa karakter sendiri? I think kalau macam ni, sebab nama pun Iggy, which is Eggy tu kan, I think yang telur ni lagi shock lah kot kan. Tapi itulah, dia dua-dua besar je potensi. Janji you tahu macam mana you nak kembangkan kan sebenarnya. Okay. And plus itulah, itulah aku tak tahu. Mungkin Nye ada boleh komen sikit pasal tu. Pasal apa tadi? Sorry? Ni Amma Boy ni, this guy. Oh, okay. Dengan Iggy ni. Iggy. So yang mana kau rasa dia yang lagi banyak potensi? Aku nampak Iggy lagi ni banyak potensi. Kan? Especially yang contohnya nombor 29 lah, itu similar to Jurassic Boss kan. And Jurassic Boss punya that side tu. And aku rasa Iggy Boy ni lebih banyak yang you boleh customize kan. And even sort of like imitate or collaborate dengan other collectors. Your flavor, you sort of blend dengan other collectors. So pada aku lah Iggy. Kan, lepas tu macam tadi kita sembang kan, kalau Iggy ni pecah telur dia boleh jadi something else, tapi keep the trait kan. Even different trait pun shock kan. Yang berbanding Amma tu mungkin dia just budak tu je lah kan. Tapi Iggy lagi macam-macam kau boleh buat lah. Iggy tu nice. Okay. Dat mungkin Iggy tu boleh go long term lah. Long term. Betul. Kena dia pelbagai watak boleh buat lah kan. Yes, and plus macam mana, I don't think, ya macam ada je few orang buat telur kan, tapi macam tak ada yang dominant lah kan dalam telur. Mungkin you boleh try, sebab kalau you nak buat Amma ni, banyak orang buat karakter human kan, even Yana itu belum masuk 3D lah kan. So you know, telur lagi besar lah. Banyak competition sikit lah. You telur ni macam you punya trademark lah. Tak payah nak compare dengan orang lain dah. Betul. Dia tak payah nak bersaing dah. So human punya karakter dah ada kan. Betul. Telur aku tak tahu, aku tak ingat lah telur punya. Kalau kau tanya aku sekarang, aku tak ingat yang mana-mana yang dominan lah. Even kentang pun tak ada telur. Jadi telur yang function lah. Pelik bodoh ayat tu. Tak apa, aku benda. Aku bawa tak dengar lah. Dat mungkin nak tahu. Band dia please. Band. Sekejap. Iggy squad ni ada kaitan ke dengan Keripak squad? Tak ada? Tak ada. Sebab kalau aku tengok kat Keripak squad ni, yang first dia min tu, One Mask, aku send dia punya link jap. Okay. Dia lebih kurang sama dengan Amma Boy. Oh, okay. Boleh lah. Itu yang aku ingat. Ini asalnya Keripak squad. Tapi bukan Bukan. Macam sama tapi dia lain-lain. Dia hampir sama, cuma saya olah sikit. Okay, Dad, ada apa lain Dad mungkin nak tanya? Mungkin ada soalan, kesinambungan soalan tu ke? Tak ada, aku nak tanya kau je. Kenapa dengan aku?
Macam mana bunyi kura-kura? Kenapa? Apa tu tanya kat sini? Jujur cakap, jujur cakap aku pun tak tahu bunyi dia macam mana. Bunyi kura-kura lah, bunyi kura-kura. Aku tak tahu bunyi kura-kura macam mana. Ni rekod tak ni? Ni rekod. Asal aku dapat bunyi ke, Bat? Tak. Aku tengah mencari voice actor untuk kur-kur sebenarnya. Nanti insyaAllah tu ni Alphalik sikit tapi aku tengah cari Kita sambung. Kita sambung selepas kau off record baru aku ni. Okay, baiklah. Alright, alah, Ciki ada kat sini. Ciki dah habis ke makan tu? Ke tengah join sekali masak? Mungkin Ciki sibuk sikit tak apa. Okay, Egi mungkin ada lagi apa-apa soalan lain ke? Ataupun sesiapa yang tengah mendengar nak tanya apa-apa boleh dipersilakan. Satu lagi untuk apa marketing kan ni macam mana? Marketing kan. I think better you focus marketing dulu. Mungkin you I mean for now I think yang paling penting dulu adalah you cari you punya identity dululah. Like your design. Itu penting dululah before kita boleh proceed kepada marketing kan. So like mana direction design yang Iggy Boy ni nak you bawa kan, ada bentuk macam mana, I mean macam-macam boleh buat sebenarnya kan. I think kalau you tengok previous yang kita review pun macam-macam jenis ada kan. So you just fikirlah Iggy Boy ni design macam mana yang you nak bawa, yang you selesa kan, yang you think this is what Iggy should be. And then kat situ nanti marketing baru kita boleh sembang kemudian lah kan. Jangan salah marketing je. Marketing nak power boleh tanya Catverse lah, Catverse padu tu. tak payah lawan Catverse lah. I mean just go with the flow lah. I mean kalau you jumpa apa-apa berkaitan dengan telur, you tweet lah kan. Jangan silap pilih telur je. Jangan telur lain lah. So macam tu lah. So I mean telur kan benda yang very normal. Kita punya culture, makanan kita banyak menggunakan telur, semua orang makan telur, so tak ada masalah lah yang tu marketing tu. Yang I think yang you should prioritize dulu adalah your design ni lah. Sebab kita tak nampak Iggy Boy ni macam mana lagi lah. For me lah, personally I think I tak nampak lagi. So I think suka je yang macam you buat cyborg ni, dah smart. I think yang ada before ni macam zombie ni pun dah menarik dah sebenarnya. Cuma fan art ni you know dah tak apalah kan. Dia dah ada tu, kita buat tak nampak je lah. Pejam mata lah. Kita pejam mata lagi je lah. tadi dia ada tentang just banyakkan your design kan. I mean you boleh explore macam-macam lah. Background ni boleh explore lagi, telur ni boleh explore lagi kan. You nak buat pelik boleh. Kalau I mean you boleh tengok Yana punya artwork sendiri, dia perempuan pakai tudung kan, tapi kalau you tengok design dia tak macam perempuan pakai tudung yang normal tau. Robot lah, monster lah, you know. Just bagi je idea you buat dulu apa yang you suka. Marketing tu just I mean macam you dengar lah before yang kita review projek sebelum ni, just ulang je benda sama kan. Promote unit sikit-sikit, cerita sikit, benda-benda macam tu lah. Okay. Alright. Okay. Ada lagi ke apa-apa? Nye, Dat. Aku nak suggest kau punya tagline, boleh tak? Ramai orang makan telur, tak ramai yang main telur. Alahai. So ini telur yang kau nak main lah. Ya. So dia akan jadi macam Catverse lah. Jadi Catverse lah. Alright, okay. Thank you Amar, thank you so much. All the best. Apa-apa lepas ni boleh tanya. Alright. Okay, baik. Okay, I think itu je kelima-lima projek yang kita review hari ni. So the first one is Catverse. Okay, you guys boleh check it out. Catverse, Twitter dia pun Catverse. The second one adalah Ponderman. Okay, so you guys boleh check out Ponderman NFT ataupun Twitter dia Lami_NFT. Right, the third one is Rayu. Okay, so dia punya projek adalah Rayu. Twitter dia pun Rayu31. Okay, dan kita ada Iliana Melukis, alright. So Twitter dengan pentas dia sama, Iliana Melukis. So kita tunggulah apa next dia lepas ni. And the last one adalah Iggy Squad. So thank you so much guys.
Okay, terima kasih semua. So hopefully session kali ni memberi sedikit sebanyak manfaat untuk you guys. Right, kita jumpa lagi di before that, esok kita ada sharing session bersama Afric Guild. Okay, Dolah. So you guys boleh join waktu yang sama juga 9.30 di Discord aku. So kita akan bersembang tentang African culture. Okay, so if you guys have any question, boleh je tanya esok. Alright. And aku pun akan ada auction for Ura-Ura punya collaboration Ahad ni, and please check it out juga Cheeky Punks, okay, Dart by HSZ dengan Nye punya art by Nye. Alright, pentas korang dan juga Twitter korang. Okay, thank you so much guys. Jumpa lagi. Assalamualaikum.